وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول أيضا فإنه من يعش منكم من بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وغضوا عليها بالنجاوز. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Nazir dan barisan staf kepimpinan, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang untuk menumpang di dunia dia dalam keadaan kita menyadari orang yang menumpang dan tidak berlagak sebagai tuan punya dunia, tetapi berlagak sebagai orang yang menumpang, menyadari hakikat kita ini orang yang menumpang. Di saat kita mengambil, kita mengkecapi, kita mengambil segala nikmat-nikmat Allah yang diberi pinjam kepada kita. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya kita pinjam. Di mana sampai satu hari nanti benda perkara yang kita pinjam, kehidupan, nyawa, harta, kasih sayang, kesihatan yang kita pinjam itu, maka kita akan kembalikan balik kepada Tuhan punya dunia. Benarlah kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan kita akan kembalikan semula kepada Tuhan punya yang kita pinjam. Atas menyadari kita orang yang menumpang, kita orang yang meminjam, kita mencari ruang-ruang dan peluang-peluang yang ada untuk terus kita memahami, kekal dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan mengharapkan kita akan kembali ke ridha-Nya dalam keadaan diridai dan dikasihi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan bicarakan satu perbahasan yang menjadi duri, yang menjadi luka yang tidak pernah sembuh kepada umat Islam, yaitu tajuknya, yaitu gelonjak
Saqifah Bani Sa'dah terus membara umpama api di dalam sekam. Bila kita bicara tentang gelonjak Saqifah Bani Sa'dah, kita kena memahami dulu apakah dia Saqifah Bani Sa'dah. Saqifah Bani Sa'dah adalah sebuah tempat di mana tempat berehat-rehatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tempat pelantikan khalifah yang keempat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan Saqifah Bani Sa'dah juga disebutkan ayat yang terakhir turun, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat itu turun iaitu 7 hari sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hujah ini menolak, mengatakan ayat yang terakhir yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka pada hari ini sempurnanya agama. Imam At-Tabari menyebut dalam kitabnya bahawasanya peristiwa turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum ketika Nabi melakukan haji yang terakhir dalam hidup dia. Ketika itu dia membaca, dia berkhutbah di hari wukuf itu yang sekarang dipanggil Masjid Namirah, di mana baginda ketika menaiki atas unta itu turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum. Tuan-tuan, haji berlaku pada bulan Zulhijjah. Muharram Nabi sihat. Akhir pada bulan Safar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kering. Ada pendapat mengatakan pada 29 hari bulan Safar. Jadi menunjukkan bila dia turun pada bulan Zulhijjah, Nabi wafat pada bulan kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal. Makna menolak secara jelas bahawasanya al-yawma akmaltu lakum sebagai ayat yang terakhir. Kerana di Saqifah Bani Sa'dah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kering, setelah dia sembuh seketika, dia dipimpin oleh para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, dipimpin di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'dah. Itu dikaitkan ayat yang terakhir. Sebab itu tuan-tuan, Saqifah Bani Sa'dah ni bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, dia perhatikan di hadapan Hotel Anwar Mobil yang berwarna biru tu, di hadapannya atas taman yang berwarna hijau, yang tu dipanggil Saqifah Bani Sa'dah atau Saqifah Bani Sa'idah. Apa yang saya nak sebut di sini ialah gelonjak Saqifah Bani Sa'dah tidak pernah padam. Isu kita adalah luka yang berdarah yang tidak pernah sembuh sampai sekarang. Isu yang dimainkan ialah bermula daripada Saqifah Bani Sa'dah. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, Saqifah Bani Sa'dah ialah tempat pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di hari kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bermula memerintah pada 632 Masihi sehinggalah 634 Masihi. Mana dia memerintah sangat sekejap. Semasa pelantikan Sayyidina Abu Bakar itu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kering,
ketika baginda Nabi minta supaya cucunya Sayyidina Hasan dan Husain mengambilkan bekas bejana air dan 7 mata air yang berada di Madinah untuk membasahkan tubuh badan Nabi yang kepanasan. Sambil itu Nabi membacakan doa yang diajar oleh Jibril alaihissalam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfika. Dengan nama Allah aku doakan engkau, wallahu yashfika. Maka waktu itu Sayyidina Hasan membasahkan badan Nabi SAW dengan air tersebut. Dan selepas saja solat sunat duha, Nabi dalam keadaan kering, lidah Nabi tidak henti-henti menyebut di mulutnya, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini menunjukkan menolak pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi akhir hayatnya dengan ummati. Itu dirujuk dalam kitab Imam At-Tabari menyebut perkataan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di waktu itulah Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, orang semua sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'dah dengan mengatakan bahawa Rasul akan wafat bersama-sama dengan agama dia. Jadi kita tak wajib lagi bayar zakat, kita tak wajib lagi mentaati apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ramai yang telah kufur pada waktu itu, ramai yang telah murtad pada waktu itu. Nabi kata, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, tinggalkan aku, pergi di Saqifah Bani Sa'dah, pergi menyelamatkan iman manusia. Tuan-tuan boleh bayangkan jarak perjalanan daripada kubur Rasul sekarang ini ke Saqifah Bani Sa'dah. Agak-agak berapa ratus meter tu? Saya anggarkan dalam 200 meter. Meninggalkan jasad Nabi, kita kena ingat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia meninggalkan, ketika dia memegang tampuk pemerintahan, tindakan dia yang pertama sekali ialah memerangi orang yang tak membayar zakat, memerangi orang yang murtad, yang dinamakan peperangan Yamamah. Di mana peperangan Yamamah ini majoritinya bala tenteranya terdiri daripada para penghafal Al-Quran yang menghafal Quran di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana sampai di Saqifah Bani Sa'dah, golongan-golongan yang berada di Madinah, golongan Ansar telah melantik daripada kalangan mereka untuk menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datang orang ramai mencadangkan supaya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dilantik sebagai khalifah pengganti Rasul yang mewakili daripada orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Sementara kata Umar, orang yang lebih layak letak sebagai khalifah ini tak lain dan tak bukan orang yang selalu bersama dengan Nabi, yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu semua yang hadir daripada golongan Muhajirin dan Ansar bersetuju pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'dah. Maknanya pelantikan Sayyidina Abu Bakar dilantik secara syura, bukan pelantikan itu, pelantikan secara jamaah, membuat keputusan. Dan hari itulah baginda Nabi SAW wafat. Maknanya Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman
tidak ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita inilah dimainkan oleh seorang daripada Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah. Cerita ini yang dimainkan oleh orang di sebalik tabir. Saya sebut orang di sebalik tabir ni adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang daripada Yaman datang ke Madinah Al-Munawwarah, minta dia dilantik sebagai gubernur di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah membawa cerita ni, walaupun dia masuk Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, tapi dia mengumpul penceritaan di Saqifah Bani Sa'idah. Dia mula mengumpul cerita. Ramai orang beranggapan bahawa Abu Bakar gila kuasa. Perkara ini dimainkan oleh orang di sebalik tabir. Abu Bakar, Umar dan Uthman orang yang gila kuasa, meninggalkan jasad Nabi semata-mata nakkan jawatan di Saqifah Bani Sa'idah. Hakikat yang sebenarnya bahawasanya Khalifah Ali, dia kata, yang sepatutnya memegang jawatan. Perkara ini dimainkan oleh orang di sebalik tabir yang bernama Abdullah bin Sabah dengan membawa penceritaan Ghadir Khum ataupun sebuah tempat namanya Juhfah. Tahu tak tuan-tuan dekat mana Ghadir Khum? Tahu? Baru ni pergi umrah, mana Ghadir Khum? Ghadir Khum itu tempat yang cukup istimewa. Ketika baginda Nabi SAW balik daripada mengerjakan haji, dalam perjalanan balik sampai di tempat border antara tanah halal dan tanah haram, lalu Rasul mengangkat tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, adakah engkau mengaku aku adalah pemimpin daripada kamu? 100,000 yang hadir mengatakan, ya wahai Rasulullah, kaulah pemimpin aku. Kalau kau pemimpin, kalau kau boleh terima aku adalah pemimpin kamu. Dia mengangkat tangan Ali, dia kata, Ali lah pemimpin kamu. Cerita ini dimainkan oleh Saqifah Bani Sa'idah seolah-olah Rasul telah melantik penggantinya, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Ghadir Khum ataupun Juhfah. Jangan balik dulu tu. Saya sebut penceritaan. Di mana tuan-tuan sebenarnya perkataan Nabi SAW ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi SAW, di mana ada Rasul, dia ada sejak kecil lagi dia bersama-sama dengan Nabi, dia membesar bersama-sama dengan Nabi, dia tidur bersama dengan Nabi, kawan permainan. Dan Nabi kata, Ibnu Abbas sangat faham akan maksud aku, sebab dia membesar bersama dengan aku. Kalau kamu tak faham, kamu tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasul SAW mengangkat tangan Ali sambil menunjukkan ke arah Syam, menunjuk ke arah Syam, bahawasanya Ali akan jadi pemimpin yang baik di negara Syam. Syam mana kan? Syria. Tetapi cerita ni dimainkan oleh Abdullah bin Sabah. Sebab itu Nabi pernah berkata dalam hadisnya, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira.
Kalau umur kamu panjang, kalau kamu dapat hidup lama, kamu akan dapat lihat, kamu akan dapat tengok, akan berlaku perpecahan yang besar di dalam umat Islam. Oleh itu, fa'alaikum bisunnah, waktu itu berpeganglah kepada sunnah. Fa'alaikum bisunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, berpeganglah kepada sunnah al-khulafa' ar-rasyidin yang diberikan hidayah. Pegang betul-betul, seperti kau menggigit geraham kamu, jangan lepas-lepas. Nabi sebut tuan-tuan, hadis ni bahawa dia akan melihat benda ni akan berlaku. Tetapi nak menceritakan tuan-tuan, peristiwa Saqifah Bani Sa'adah terus dipermainkan. Kita lihat bila mana Sayyidina Abu Bakar dituduh dengan sedemikian rupa, mereka memainkan peranan lagi di sebalik tabir, membabitkan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab memerintah pada 634 Masihiyah sehingga 644 Masihiyah. Agak lama. Pemerintahan yang amat baik, pemerintahan yang begitu detail, pemerintahan yang begitu hebat, sehingga kan di zaman Sayyidina Umar banyaknya ijtihad jumhur para sahabat mengeluarkan hukum. Di antaranya iaitu perkara yang membabitkan ibadah harian kita, iaitu solat tarawih yang dilakukan secara berjamaah, dilakukan di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Dan begitu juga kisah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila beliau berwirid di dalam Masjidun Nabawi dengan menguatkan suara dia nak mengajar anaknya bagaimana wirid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ikut ramai-ramai di belakang anak Sa'ad bin Abi Waqqas, menyebabkan bergemanya Masjid Nabawi dengan wirid yang selalu dibaca oleh Rasul. Hakikatnya Nabi berwirid seorang-seorang, dia tak wirid berjemaah macam kita buat tadi ramai-ramai. Tapi ijma'us sahabah memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, wahai Sa'ad, mengapa engkau melakukan benda bid'ah? Nabi sebut, inna asdaqal hadis kitab Allah, sebaik petunjuk itu ialah petunjuk Allah. Wa ahsanil hadi hadiyu bi Muhammad, sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik perkataan ialah wahyu Allah, sebaik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatin bid'ah, dan seburuk-buruk perkara itu mengada-adakan dalam perkara agama. Dia kata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, pasal apa engkau wirid ni ramai-ramai? Nabi tak pernah buat, ini bid'ah. Nabi tak buat berjemaah ramai-ramai. Yang kamu buat ramai-ramai ni sebab apa? Mengada-adakan dalam agama. Apa kata Imam As-Sayuti tentang pengertian bid'ah? Berlebih-lebihan atau mengada-adakan dalam perkara agama. Berlebih-lebihan dalam mengada-adakan dalam perkara agama. Sebab itu ada dipanggil bid'ah hakiki, ada dipanggil bid'ah idhafiyah. Apa dia bid'ah hakiki? Bid'ah mengada-adakan dalam perkara agama berlebih-lebihan dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dimaksud bid'ah hakiki. Bid'ah idhafi,
mengada-adakan dalam perkara agama, tetapi disandarkan dengan dalil syarak. Disandarkan dengan dalil syarak, iaitu sumber hukum pertama iaitu Al-Quran, sumber hukum yang kedua As-Sunnah, sumber hukum yang ketiga itu Al-Ijma'. Berdasarkan Nabi menyebut dengan lidahnya, dia menyebut dengan perkataan berpeganglah pada sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Berpeganglah sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang diberikan hidayah. Menunjukkan Nabi membenarkan mengeluarkan hukum berdasarkan ijma'. Sebab itu disebut hukum yang ketiga tadi adalah ijma'ul ulama. Ijma' membuat keputusan. Melihat perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sa'ad, wahai Amiril Mukminin, hari ini aku wirid kuat-kuat. Aku niat nak mengajar anak aku cara wirid Nabi SAW. Aku nak ajar ini wirid Nabi. Lalu orang berkata, iyalah, yang nak ajarnya berapa orang? Yang satu masjid berzikir. Maka dijawab yang lain, kami mu'allaf, saya datang daripada Ethiopia, saya datang daripada Syam, saya datang daripada Yaman, kami berniaga dekat sini, kami pun nak tahu macam mana wirid Nabi. Sebab itu kami menguatkan, kami mengikut belakang anak-anak Sa'ad bin Abi. Al-aslu fil manafi'il ibahah. Setiap yang bermanfaat itu hukumnya adalah harus. Jumhur sahabat membuat keputusan harus menguatkan suara. Imam harus menguatkan suara kalau nak mengajar kepada makmum. Harus. Tapi kita kena ambil kaedah usul fiqh. Bila bertembung antara yang wajib dengan yang sunat, dahulukan yang wajib. Apa hukum solat? Wajib. Apa hukum berwirid? Sunat. Jadi imam ni kena bijaksana. Tengok dekat belakang. Kalau dekat belakang tu ada makmum yang lagi masbuk, tuan-tuan tariklah mic ke bawah sikit. Jangan sampai mengganggu makmum sedang bersolat. Sebab tu tuan-tuan, ini kita bantai kuat-kuat. Wa ila hukumil. Kawan tu mana pula ayat tu tadi? Bijaksana. Jadi tuan-tuan, jumhur nak sebut di sini tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Umar terlalu banyak ijtihad yang benar. Tetapi Sayyidina Umar telah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ialah seorang Parsi. Hari ini tuan-tuan, Abu Lu'lu'ah dianggap sebagai pewira. Kuburnya diagung-agungkan sampai sekarang oleh golongan yang bernama Syiah. Inilah pewira yang berjaya membunuh syaitan di sisi Rasul tadi. Isu ini dimainkan oleh Abdullah bin Sabah. Bermula penceritaan Saqifah bangsa. Sebab itu persengketaan antara Sunni dan Syiah tidak pernah ada. Sehingga kan Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut, kami memohon maaf kepada semua ahlu sunnah yang berpahaman ahlu sunnah wal jamaah. Selama ini kami membiarkan luka yang tidak pernah dirawat dan dirawat. Tetapi mutakhir ini kita kena buat sesuatu untuk merawat, sebab mereka memainkan penceritaan Saqifah Bani Sa'dah berterusan sejak hari Nabi wafat sampai sekarang. Permainan. Sebab itulah tuan-tuan, bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, meninggal dunia, dibunuh, naik seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman Al-Affan, dia memerintah 644 sampai 656 Masehiah.
Lama juga dia memerintah. Tetapi permainan ini dimainkan. Permainan ini dimainkan menyebabkan mengatakan Sayyidina Osman ialah orang yang lemah dalam pentadbiran. Siapa mainkan? Orang di sebalik kami. Abdullah bin Sabah yang masuk Islam zaman pemerintahan Osman. Dia membawa cerita daripada zaman Abu Bakar. Dia membakar semangat kebencian orang kepada Abu Bakar. Dia membakar semangat kebencian orang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kan berlakunya fitnah yang besar menyebabkan Osman dibunuh. Bila mana Osman seorang yang berlemah lembut ini, orang menggunakan sedikit yang ada pada Osman yang sifat berlemah lembut itu dengan menimbulkan fitnah, dengan mengatakan Osman telah melantik dan memecat gubernur sesuka hatinya, melantik ahli keluarganya sebagai kepimpinan pada waktu itu. Penipuan ini dimainkan oleh Abdullah bin Sabah, menyebabkan orang curi cok moho Khalifah Osman Affan, dan Osman dibunuh, dan anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, isteri Osman, mempertahankan Rasul, maka hilang keempat jalan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kebencian bertambah meluap kepada Osman. Dan di waktu itu melantik Sayyidina Ali bin Abi Talib juga di Saqifah Bani Sa'idah. Saya nak sebut di sini tuan-tuan, bahawasanya Sayyidina Ali dia juga membai'ah Sayyidina Abu Bakar dengan memegang serban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tetapi bukan hari pelantikan setelah jasad Nabi di bumi. Aku janji setia dengan kau, wahai Abu Bakar. Ali juga memegang serban Umar dan serban Osman di Saqifah Bani Sa'idah. Tapi cerita ini tidak dinyatakan, menggambarkan mereka merampas jawatan Ali radhiyallahu. Tidak diceritakan ketika Nabi sakit, orang mengatakan, ya Ali, siapakah yang patut memegang khalifah? Ketika Nabi gering, Nabi kata, aku tidak berhak untuk bercakap, biar Rasul sendiri yang cakap. Tapi Nabi tak. Sebab pelantikan keempat-empat khalifah tadi secara syura di Saqifah Bani Sa'idah. Coba tulis ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah naik di pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, memerintah 656 sehingga 661. Lama juga dia memerintah. Tetapi permainan ini dimainkan oleh orang di sebalik tabir yang bernama Abdullah bin Sabah, yang menyebabkan berlakunya permusuhan antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu Sayyidina Muawiyah pergi ke Iraq, dan waktu itu isu yang dimainkan, rumus yang dimainkan, menyebabkan isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, yang tak pernah keluar, dia keluar daripada rumah dia mencari siapakah pembunuh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Tapi cerita ini dimainkan oleh Abdullah bin Sabah. Apakah cerita yang dimainkan? Kita tunggu selepas azan nanti.